untuk form 3 ataupun tingkatan 3 matematik. So sebelum itu sila subscribe cikgu punya channel. Terus kepada konsep kita nak terangkan hari ini. Okey, pertama adalah rajah di bawah menunjukkan objek PQRS. Okey, kalau dia beritahu bahawa dia adalah objek ni adalah yang real, yang sebenar. Okey, kalau kata lukisan ini adalah yang diplotkan pada graf. Contohnya macam objek dengan image. Cikgu lebih suka pakai image. Contohnya kalau macam kita berdiri depan cermin, so kita ni adalah yang sebenar adalah objek, dalam cermin tu adalah image. Okey, nak tahu dia image tak, biasa soalan akan beritahu, ataupun awak nampak dia ada prime ni, ada tanda atas tu kan, itu menunjukkan bahawa dia adalah image. Senang. Jadi ini adalah objek kepada image. So dalam kes ni kita nampak objek lebih besar daripada image, betul tak? Okey. So, objek dan image ni dalam skala diwakilkan dengan 1:n. So, 1:n ni, ini adalah standard yang diberikan. Sebelum tu, jom kita tengok sikit. Okey, diulang balik. Yang besar tu adalah objek sebenar. Jadi yang kecil tu adalah image. So, bergantung kepada keadaan. Mungkin juga objek kecil, image besar. Besar dan kecil ni bergantung pada soalan. Ini contoh saja nak suruh kita faham. Okey, lepas itu objek yang sebenar ni biasa diwakili oleh n. Jadi n ni sebenarnya adalah objek lah. Jadi ingat yang sebelah kanan tu objek, sebelah kiri tu adalah image. Okey, ini adalah formula yang kita boleh temui lah kat dalam buku teks semua ada kan. So, dia punya untuk cari skala adalah ukuran lukisan berskala bahagi dengan objek kan. Jadi cikgu lebih suka macam ni tau. Okey, kita pakai je yang bawah dia sebagai sebenar, yang atas sebagai image. Jadi mudah cerita kita akan buat image kan. Image bahagi dengan objek. Nampak tak? Jadi objek tu yang sebenar, image tu adalah yang jelmaan. Jadi sebab tu cikgu pakai image bahagi objek. Okey, so akan datang cikgu pakai dalam sepanjang video ni cikgu pakai image dengan objek ya. Okey, kita tengok lagi. Okey, apa yang perlu kita tahu? So ingat yang objek kita mewakilkan di n, tak buat n pun tak apa, tapi sebab buku teks pakai n, jadi kita follow buku teks. Okey, seterusnya kita tengok dulu panjang dia. Kalau ikut yang sini awak tengok objek ni kan, kita ada berapa kotak ni? 1 2 3 4 5 6. Sini kita ada 1 2 3. Awak nampak separuh kan, betul tak? Dah sasarlah image-nya lebih kecil. Sebanyak mana kecil? Separuh kecil. Dalam bahasa pasar kita lah kan. Jadi 6 kotak menjadi 3. Jadi jom kita akan buat dalam bentuk macam ni pun boleh. Nak jadikan dia bentuk macam nisbah. Dan juga nak jadi dalam bentuk dalam formula. Jadi cikgu cadangkan kita buat dalam bentuk formula dulu. So 3 bahagi 6. Kerana apa? Sebab image bahagi objek. Selalu ingat tu tau, image bagi objek. Objek kat bawah. Jadi bila bahagi kita akan dapati bahawa dia adalah 1/2. Kita potonglah ni, jadi dapat 1/2. So maka 1/2 ni jadikan dia dalam bentuk nisbah. Jadi ingat yang depan adalah image, lalu kita tekankan supaya tak terluka. Yang belakang kanan ni namanya adalah objek ataupun namanya adalah n. Image ataupun n. Okey, so ingat ni n. Alright, so sini clear kan? Senang? Senang. Okey. Yang pastinya kita nak yang depan ni image ni sentiasa 1. Okey, seterusnya kita tengok contoh lain. Lukiskan mengikut skala yang diberikan. Tengok yang depan. Depan image, belakang adalah objek. So depan pun dah 1, dah cun. Tak ada masalah sangat. So ingat yang asal namanya objek. Okey, yang belakang tu objek, yang depan tu adalah image. So ingat. So dia nak, kalau ikut logik ni teman-teman, image dengan objek mana besar? Objek 1, image ni kalau 1 bagi 3, kita akan dapat 0.3333 kan. Jadi kalau logiknya, objek kita lebih kecil. Jadi image yang terbentuk ni mesti lebih besar daripada objek yang ada ni. Clear? Okey, so berapa kali ganda besar ni? Okey, sebab dia dalam keadaan pecahan macam ni susah nak buat. So macam mana nak jadikan dia senang nak kira? So kita jadikan dia nombor bulat. Jadi kita boleh darab dengan 3. Tujuannya boleh potong lah ni. Janji nak jadikan dia nombor bulat. Jadi kalau kita darab dengan 3, sebelah sana pun kena darab dengan 3 juga. Okey, jom kita buat sebelahnya supaya nampak sikit. Okey, 1 ni sebelah 1/3, so darab 3, darab 3. So kita akan dapat 3 ni sebelah 1. Okey.
Boleh kan? Jadi kalau kita tulis kat sini jadi 3 nisbah 1. Jadi image jadi 3, objek jadi 1. Jadi kalau cara melukis senang je. Kita ambil yang mudah nak kira. Contohnya kita ni ada kotak. Senang kan? Kita jangan ambil ni sebab ni sengit, susah nak kira. Kita ambil ada kotak. Ni pun nampak ada kotak. Boleh kira, senang nak kira. Jadi katakanlah kalau objek ni 1, image ni 3, ini menunjukkan bahawa satu objek ada 3 image. Satu objek ada 3 image. Macam itulah. 2 objek ada 6 image. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jom kita kecantik sikit lah. Ni tak cantik sangat. Jom kita kecantik sikit. Macam tu. Boleh? Kalau ikut kena looking pembaris lah. Kan? Ni looking tangan je. Alright, so sampai sini faham ya? Kalau rasa macam confused, ulang lagi ya, ataupun komen kat bawah nanti. Okey, jom kita tengok soalan yang bentuk berayat macam ini ya. Nampak ayat panjang macam pening kan? Kalau boleh keluarkan informasi yang ada. Ingat, kita nak tahu objek dan image. Soalan nak objek atau image. So kita ada dua lah. Satu kita ada info. So info ni pastikan image, pastikan objek siapa. Soalan pun sama. Soalan pastikan dia nak image ataupun dia nak objek. So mana satu dia nak? Okey. Tengok betul-betul. So ada dua. Satu info, satu soalan. Okey, yang pertama jom kita tengok dulu. Ini formula tadi. Ingat formula kita adalah yang bawah sebenar, yang atas adalah image. Image bagi objek. Yang cikgu pakai lah. Tapi kalau awak nak pakai lukisan berskala bagi objek pun boleh aja. Okey, seterusnya kita akan tengok dia punya maklumat-maklumat yang ada. Ini info dia. Jarak di antara bandar K ke bandar L pada sebuah peta. Sebuah peta adalah 7.5. Jadi kalau sebut peta, ini bukan yang sebenar. Ini adalah image. Betul? Image kan? Okey, jadi ini adalah image. Ini image lah juga. Jika skala peta itu ialah 1 nisbah 300,000. Jadi yang depan ni image, yang belakang ni adalah objek. Yang kita belajar sebelum ni. Soalan apa? Cari jarak sebenar. Nampak tak? Dia suruh cari yang sebenar. Maksudnya dia suruh cari objek. Objek nak kena cari ni. Baru dapat informasi dia. Kan? So, step pertama adalah kita tulis tu dia punya formula dia. Ini formula ni sama dengan formula atas je. Cikgu jadikan lebih simple. Okay, lepas jadikan formula, kita masukkan informasi nisbah. Ni nisbah kita ni. Tentukan image, tentukan objek. Okay dah. Okay, dah lepas masuk kita punya nisbah, kita masukkan info soalan. So, soalan dia nak adalah soalan dia nak cari jarak sebenar. Ni dia nak cari. Tapi info dia bagi image 7.5 dalam peta 7.5. Okey, kalau ikut sini 7.5. Sini tak tahu lagi ni. Tak tahu ni awak boleh letaklah dia sebagai X ke. Kita boleh wakilkan dia sebagai Y ke. Kita boleh jadikan dia N ke. Kan? Ikut suka kita. Jom kita buat kat bawah lah, nampak sikit. Jadi dia bagi info image. So cikgu masukkan dia. Yang ni maintain je lah sebab ni kita nak pakai. Ya, sebab ratio ataupun nisbah ni kita nak pakai lah. Sebab tu dia bagi kan. Jadi nampak tak ada satu unknown ataupun satu huruf yang tak tahu nak cari. Sebenarnya N apa? N ni sebenarnya lah objek tadi. Kita dah jadikan dalam bentuk N. Ataupun dia pakai X ke, dia pakai Y ke, ataupun apa-apa huruf lah. Jadi sampai sini okey, clear kan? Jadi 75 datang mana? 75 daripada image ni, image yang dia bagi tadi. Okey, dah macam tu. So kita darab silang. Ni terpulang. Ada yang suka darab silang, ada yang suka terbalikkan. Tak kisahlah. Mana-mana yang awak suka, awak just buat je. Okey, seterusnya kita akan darab silang lah. Jadi 7.5 darab 300,000, manakala N darab 1. So kita akan dapat 2,250,000 sama dengan N. So ingat, dia nak dalam bentuk apa ni? Dia nak dalam bentuk KM. Yang ini dalam bentuk CM lagi ni. So dalam KM, jadi kita kena convert lah dia kepada KM. Alright, CM kepada KM lah. Okay. Alright, cikgu rasa itu saja yang penting. Dan kalau awak nak lebih mahir lagi, awak kena lagi banyak lah buat latihan dan jumpa lebih banyak soalan supaya awak lagi mahir. Okay, jumpa lagi ya guys. So, okay, bye.